Untuk usahawan, bila peringkat permulaan you dah cuba buat sale apa sikit, dan you kena invest untuk make sure the funnel process is there. Tapi kalau usahawan ada dana lebih sikit, then you boleh terus letakkan proses funnel yang betul. Tadi Tuan Hashim cakap target audience selalu disebut-sebut dekat dalam kelas. Selain daripada tu, selalu juga kelas-kelas usahawan akan sebut funnel ni penting, funnel ni penting. Kan, perkataan popular lagi satu. Perkataan popular, funnel ni penting. Okey, apa sebenarnya kepentingan funnel tu sendiri untuk usahawan-usahawan kat luar sana? Alright. Ini macam saya cakap lah, memang semua orang selalu cakap mengenai funnel ni. Dan kadang-kadang bila kita sembang dengan usahawan, kalau boleh dia nak buat sesuatu tu terus nak convert dah. Betul. Alright. Kita faham. Saya pun usahawan juga. Memang kalau boleh kita buat ad satu kali itu terus orang boleh convert, right? Tapi kita ada peringkat-peringkat dia juga, right? Kalau saya permudahkan dekat sini, memang kalau kita baru-baru mula tu nak belanja untuk awareness untuk jenama kita, mungkin pitih tak cukup lagi. Betul. Right? So, yang tu if you ask me, you boleh redah dulu. Janji boleh ada sale sikit. Betul. Right? Sikit-sikit. Sikit-sikit dulu. Sebab kalau tidak, you tak ada modal ni. Right? So, kalau you nak ikut the principle betul-betul of funnel, right? You mungkin tak kesampaian sebab tak cukup bajet. Dan dia akan kata, ini tak semua teori saja. Tak nak start lah. Tak nak start lah. Ya. So, untuk yang macam baru-baru mula tu, faham. You pergilah direct sale dulu, janji boleh dapatkan pergerakan penjualan sikit dulu. Tapi, apa yang saya selalu nak syorkan kepada usahawan is jelas. Selepas dah ada modal sikit, right? Then you kena start building dekat the branding awareness level. Okay. Right? Saya tahu kebanyakan SME tak suka buat awareness ni. Dia kata buat habis duit. Yeah. Right? Sebab tak nampak direct sales conversion dari situ. Dan bila kita cakap funnel, ya, dia ada 3 level of funnel ni. Dia ada top line funnel, middle part of the funnel dengan bottom. Okay. Right? Dia kalau nak cerita senang ni, dia macam kalau baru nak cari girlfriend atau cari boyfriend lah. Okay. Kan. Dia kena aware dulu ada tak mamat ataupun ni yang sedar dia ada kat situ. Betul. Kan? Kalau dia tak sedar kata dia punya presence tu ada, dia nak approach pun tak boleh. Kena tunjukkan kewujudan diri. Kena tunjukkan kewujudan diri. So yang tu adalah awareness untuk dia nak kata ni macam menarik juga ni. Right? Okay. The middle part of the funnel selalunya akan pengguna tu bertanya lebih lagi untuk nak tahu lebih. Interesting untuk nak tahu lebih lagi. Okay. Right? Sama juga macam kita nak usah orang juga. Right? You kena find out a little bit more sama ada minat ke tidak. Bila dapat maklumat lebih tu, then baru saya nak convert. Nak convert tu sama ada, kalau dalam yang contoh saya tadi tu, nak jadi boyfriend ke nak jadi girlfriend. Deal close ke tak Deal close ke tidak ni. Kan? Tapi kalau tak kenal, kalau tak ni, then mungkin dia tak close dari segitu. So, untuk usahawan, bila peringkat permulaan you dah cuba buat sale apa sikit, ada dana sikit, then you kena invest untuk make sure the funnel process is there. Tapi kalau usahawan yang bermula dengan ada dana lebih sikit, then you boleh terus letakkan proses funnel yang betul. Terus ikut dari awareness dan ni. Sebab dia punya reality ini bukan secara takat teori. Saya bagi analogi yang untuk nak cari boyfriend ke girlfriend tu, sebab saya harap semua orang usahawan semua faham juga. Senang faham, semua orang faham. Kan? Semua orang pernah mengharungi dalam satu konteks atau satu part of dia punya kehidupan. Betul. Right? So dia punya fundamental dan asas tu tak berbeza. Right? Dari segi aplikasi dia saja yang berbeza. So bila fundamental ni, saya percaya kepada fundamental. Fundamental kita boleh apply kat mana-mana tempat. Betul. Right? Fundamental tu tak lari. Right? So kalau orang kata, tapi tak betul lah pasal. Tapi dari segi asas dia, basic dia tu macam tu. Kan? So kalau you tak buat, dan you punya result mungkin tak sampai ke tahap yang you nak. Right? Dan bila kita nak buat funnel ni, dia berbeza. Dekat social media, pendekatan berbeza. Dekat Google, pendekatan berbeza. Dekat laman kandungan premium, pendekatan berbeza. Kita tak boleh apply strategi yang sama. Walaupun kempen kita sama ni. Right? Tetapi bila dia masuk, dia ada banyak strategi. Kadang-kadang you guna Google dengan laman kandungan premium untuk awareness dengan middle funnel. Right? Lepas tu you guna social media punya site
Also juga untuk possible conversion. Okay. Because then dekat engagement level dekat situ lebih sikit. tinggi. Right? So dia ada banyak pendekatan depending on produk dan perkhidmatan usahawan tu. Ya. So kita sembang ni bukan apa sebab kita nak usahawan kat luar sana at least faham. Kalau dia tak buat benda tu sendiri pun dia kena faham sebagai usahawan. Betul. Right? Then dia tahu macam mana nak set expectations, macam mana nak set target dia dan sebagainya. Right? Dan apa yang saya sedar bila kita tengok funnel ni, it is actually ada formula dia sendiri. Ada formula Ya. dia. Okay. Kadang-kadang usahawan ada expectation yang mungkin tak masuk akal. Right? Tak masuk akal ni maknanya saya nak belanja RM100 tapi saya nak sale yang berjuta-juta. Sangat tak logik kat situ. Right? Betul. So, apa yang usahawan kena faham, any sales process is a numbers game. Maknanya daripada funnel ni, right, you dah dapat sentuhan pertama katalah 1,000 orang. Okay. Daripada orang yang kenal you, mungkin X percentage yang akan bertanya. Okay. Daripada situ X percentage yang akan convert jadi sale. Right? So bila you buat budget pengiklanan, you kena have in mind how the funnel process works. Sebab tu dia macam tu. Sebab tu dia macam tu. Okay. Right? Kalau you cuba congak, kalau I letak X ringgit untuk pengiklanan, saya harap 100 orang masuk kedai, 100 orang beli. Dalam dunia kita dekat kedai biasa pun tak macam tu. Betul. Nak cari 100 orang datang kedai tu pun. Right? So first step is always macam mana orang nak sedar dan at least masuk kedai tengok. Betul. Lepas tu dia kena make sure dekat kedai tu cukup dia punya intipati untuk nak convince usahawan tu beli. Sebab saya bila sembang dengan usahawan, kekangan selalu ada, kita ada buat iklan tapi tak elok, tak ada conversion. Okay. Right? Pasal apa? Orang dah masuk kedai lah. Tapi kedai tu tak molek lagi. Yang tengah-tengah. Kedai tak molek. Okay. Kan? Orang masuk kedai rasa tak best, orang masuk kedai maklumat tak ada, orang nak tanya soalan tak boleh. Because bukan semua produk yang orang akan beli terus. Betul. Right? Again, dia punya pendekatan, dia punya strategi berbeza mengikut produk dan servis masing-masing. Tetapi asas sama. Okey, saya nampak dekat situ. Terima kasih sangat banyak ilmu dekat situ untuk usahawan-usahawan awesome kita dekat luar sana. Jadi kalau anda nak pastikan anda capai your brand everywhere, pastikan sentiasa follow Awesome Series and kita be awesome together. Alright, boleh. 1, 2, Awesome!